Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu soalan PSPM untuk DK024. Ya, so ini adalah soalan daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Okey, jadi boleh rujuk kepada soalan masing-masing. Right, so kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Baik ya. Okay, soalan pertama ini dia mengandungi 21 markah. Okey, 21 markah. So kita tengok soalan pertama nombor 1A. So the structure of paracetamol is shown below. So redraw the structure, then circle and name all the functional group that exist. Baik, kalau kita lihat di sini, so markah yang di-allocate ataupun diperuntukkan adalah 3 markah. Jadi maksudnya kita perlu memberikan 3 poin di situ. Okey, so kita tengok. So kita lukiskan balik dia punya structure. Jadi kalau kita lihat dekat sini akan ada 3 functional group. Okey, 1 2 dan 3. Okey. So dia ada 3 kumpulan berfungsi dan kita labelkan setiap satu. So yang ini adalah hydroxyl. Okey, yang ini adalah aromatic ring ataupun benzene ring, dan yang bawah ini adalah carboxamide. Okey, carboxamide. Jadi setiap satu functional group, so dia akan memberi satu markah lah. Baik, itu untuk soalan 1A. Okey, 1B. So given the 3 types of carbocation, so as follows. Okay, so classify all the above carbocation. Okay, so classify, jadi kita akan kelaskan carbocation setiap satu. Jadi kalau kita lihat kat sini, untuk carbocation yang pertama ataupun yang A, so dia adalah merujuk kepada methyl carbocation. Okey, yang kedua, yang B, kalau kita lihat kat sini, so carbocation ini dia merujuk kepada carbon primary. Jadi dia adalah primary carbocation. Okey, dan yang untuk C sama juga, kita kena rujuk kepada carbon positif di situ. So dia merujuk kepada tertiary carbon, jadi dia adalah tertiary carbocation. Okey, tertiary carbocation. Ya. Jadi setiap satu kelas untuk carbocation dia akan memberi satu markah lah. So kalau kita lihat kat sini dia ada 6 markah. So classification of carbocation sudah memberi 3 markah. Baik, yang kedua kita lihat dia punya arrangement, susunan. Okey, soalan seterusnya, arrange in order of increasing stability. Okey, increasing stability maksud dia daripada yang kurang stabil kepada yang lebih stabil. So kalau ikutkan di sini, susunan dia adalah A yang paling tidak stabil, diikuti oleh B dan juga C lah. A, B, C. So ini juga memberi satu markah susunan. Jadi sekarang sudah ada 4 markah, dan 2 markah lagi adalah daripada explanation. So kita kena explain kenapa tertiary carbon. Okey, kenapa tertiary carbon is more stable compare to A and B. Jadi apa dia punya explanationnya? So kita akan beritahu C more stable, okay, due to attached to 3 alkyl group. So dia ada 3 kumpulan alkyl group yang bersambung ataupun attach kepada carbocation. Okey, so itu satu markah. Dan kita beritahu alkyl group itu adalah
electron donating group. Okay, electron donating group. Right, alkyl ni, ni merujuk kepada electron donating group. Jadi lebih banyak kumpulan penerima elektron akan menyebabkan karbocation itu menjadi lebih stabil. Okay, so dia akan stabilize the positive charge on carbocation. So di sini ada satu markah, di sini ada satu markah. Jadi keseluruhan dia akan mendapat 6 markah lah. Baik, soalan seterusnya 1C. So convert the following condensed structure into expanded structure. Okay, so dia ada dua, structure A, structure B, and then name class of compound for the above structures and identify the type of isomerism. Okay, yang ketiga, draw isomeric pair for A and B that represent change isomer. Dan yang keempat, propanon and butanon belong to the same homologous series. Explain this statement. Jadi kalau kita lihat di sini, so dia ada 9 markah keseluruhan. Okey, jadi pastikan kita tidak kehilangan satu pun. So maksud dia 9 markah kena ada 9 point. Right? Lakukan C1. So dia minta untuk lukiskan dalam expanded. So ada dua compound ataupun dua structure, maksud dia di sini ada dua markah lah. And then nombor C2, name class of compound for the above structure. Okay, namakan kelas kat situ. Sama juga A dengan B, so ada dua markah. Identify the type of isomerism, satu markah. Jadi maksud dia di sini akan ada 3 markah. Dan seterusnya, draw isomeric pair for A and B. Okay, untuk merujuk kepada change isomerism. Jadi untuk compound A 1, compound B 1, so dia ada 2 markah. Okay, so sekarang berapa? 7 kan? 5, 7. Jadi maksud dia di sini akan ada 2 markah. Right, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, convert the following condensed structure into expanded. Jadi kalau kita merujuk kepada A, okay, soalan nombor 1. Jadi untuk structure A, bila kita lukis dalam bentuk condensed, dalam bentuk expanded, so we have to show for every single bond. 1, 2, 3, 4. Okay, so kena tunjukkan semua bonding. Okay, dan untuk yang B sama juga, so dia ada 2, 3, sini ada O sini. Okay, jadi kena tunjukkan semua bonding lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan di sini, sini satu markah, sini ada satu markah, so ada 2 markah. Baik, selesai untuk C1. Yang kedua, name class of compound. Okey, soalan yang kedua. Okey, kelas compound untuk A adalah alkohol. Dan kelas compound untuk B adalah ether. Okey. Okey, class of compound situ. Dan identify the type of isomerism. Jadi alkohol dan ether, jenis isomerism adalah functional group isomer. Okey, sini satu markah, sini satu markah, sini satu markah. Baik, selesai untuk C2. Seterusnya, draw isomeric pair for A and B that represent change isomer. Okey. Jadi soalan nombor 3, kalau kita lihat kat sini. So untuk structure A atau compound A, so dia lukis dalam bentuk straight chain. Jadi untuk lukiskan dia punya change isomer untuk compound A, kita buat structure yang ada branch, ada cabang. Okey, kita penuhkanlah. CH3, CH3, CH2. Begitu juga untuk
B. Kalau ikutkan kat sini dia adalah straight chain, jadi kita buat structure yang ada branch. Okay, so make sure jangan ubah kedudukan functional group. Right, jadi kita dapat sini satu markah, sini satu markah. Okay, selesai untuk 23. Dan yang keempat, propanon dan butanon belong to the same homologous series. Explain this statement. Okay, kita ikutkan tadi, sini ada dua markah lagi kan. Jadi maksud dia kena ada 2 point lah. Kenapa propanon dan juga butanon berada dalam satu siri homolog yang sama? Jadi kita maklumkan sahaja tentang karakteristik siri homolog lah. Okay, yang pertama kita boleh beritahu both compound same functional group. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, both compound have same chemical properties. Okay, okay, dah dapat dua lah. Ataupun boleh juga kita beritahu same general formula. Okay, ataupun boleh juga kita nak beritahu same general formula. Okay, ataupun both compound differ by CH2 group. Okay, jadi mana-mana lah. So dia hanya perlukan 2 point sahaja. Okay, jadi keseluruhan akan ada 9 markah. Baik, seterusnya untuk soalan yang di, what is the difference between homolytic dan heterolytic? Okay, kalau kita tengok kat sini dia nak perbezaan homolytic dan heterolytic, dan kalau kita lihat markah yang allocate adalah 3 markah. Jadi maksud dia kena ada perbezaan. Okay, dan perbezaan tu kena betul lah. Homolytic apa dia, heterolytic apa dia, baru akan dapat 1 markah. So kita boleh senaraikan kat sini, boleh buat jadual. So kita boleh beritahu yang pertama, homolytic cleavage so occur in non-polar bond. So berlaku pada non-polar bond. Jadi kalau heterolytic berlaku pada polar bond. So jadi kedua-dua ini baru dapat 1 markah. Right, yang kedua, okay, a single bond break symmetrically. Okay, and then yang ini break unsymmetrically. So sama juga, ini markah yang kedua. Dan yang ketiga, produk yang dihasilkan untuk homolytic free radical, untuk heterolytic adalah ion, cation and anion. So akan dapat markah ketiga. Okay, boleh juga kalau kita nak tambah sini ada perlu UV. So yang ini tak perlu UV. No need UV light. Okay, so pun boleh lah, mana-mana. So itu adalah 3 markah. Baik, selesai untuk soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. So kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ini kalau kita lihat dia ada 8 markah. Soalan nombor 1 21. Okey, soalan yang kedua ada 8 markah. Right, soalan kedua lah yang soalan pertama lah yang paling banyak markah dia. Okey, so kita lihat nombor 2A. So dia ada 3 compound C, D, E. So arrange the above alkane in order of increasing boiling point. Explain. Write the balance equation when C is completely combust in oxygen. Kalau kita tengok markah yang allocate ada 4. Ada 4 markah. Jadi kemungkinan nombor 21 ni 2 markah. Okey, kemungkinan juga yang kedua ni 2 markah. So dia ada kemungkinan dia gitulah. Ataupun mungkin 3-1 macam tu. So arrange. Biasanya kalau kita arrange susunan ni dia hanya
beri satu markah saja. Okey, dia akan memberikan satu markah saja. Okey, explanation normally akan beri 2. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, bila kita nak susun kepada boiling point, so benda pertama yang kita kena lihat, kita kena tengok dia punya size, ada tak perbezaan size, ataupun adakah dia adalah isomer. Jadi untuk compound C, kalau kita tengok dia ada berapa karbon, 1 campur dengan 3, 4, 5. Compound D 4 campur 1, 5 juga. Compound E 1, 2, 3, 4, 5. So, okey. Jadi maksud dia ketiga-tiga ini adalah isomer. Isomer. So bila isomer, apa benda yang kita nak lihat? So kena tengok jenis ataupun shape of compound, bentuk dia, sama ada dia straight ataupun dia ada branch. Kalau kita lihat kat sini C, so dia susun dalam bentuk yang linear, straight, bukan linear lah, maksud dia lurus. Kalau D, dia ada cabang. Okey, dia ada cabang, ada 2 cabang. Macam tu. Okey, manakala untuk yang E, okey, kita buat balik di bawah ni lah. C dia straight, lurus saja. Okey, ini C. Kalau D dia ada branch atas bawah. Okey, ini D, dan E dia ada satu branch kat situ. Jadi kalau dari sini kita boleh buat susunan, sebab dia nak susun secara increasing. Maksudnya daripada boiling point yang rendah kepada boiling point yang tinggi lah. So susunan dia adalah, okey, susunan dia adalah yang paling banyak branch adalah D. Jadi maksud dia D yang paling kecil, kemudian diikuti oleh E, dan juga yang terakhir adalah C lah. C yang paling besar. Okey, jadi explanation, apa yang kita nak explain. Okey, untuk explanationnya kita boleh beritahu, so daripada susunan ini kita beritahu C is straight chain. Okay, C is straight chain and it have larger surface area. C is straight chain and it has larger surface area. Okay, so bila surface area dia besar, apa efek dia kepada van der Waal? So kita beritahu dia ada stronger van der Waal forces compare to D dan E. Okay, compare to D dan E. Dan kita boleh mentionkan kenapa kenapa D yang paling kecil, sebab D is the most branched. Okay, D is the most branched alkane, dan surface area dia yang paling kecil lah. Right, dan yang kedua, soalan yang kedua, kalau kita tengok kat sini, write balance equation. Okay, bila C combust in oxygen. C, kalau kita lihat, mana C? Okay, ini adalah C. C, so kita boleh lukis structure ataupun kita tulis sahaja dia punya formula pun boleh. Okay, so kalau ikutkan ni C5H12, bila kita bakar completely lah, maksud dia sini excess lah, so dia akan produce carbon dioxide dan juga air. Okay,
So normally bila kita dah tulis satu persamaan, so kita akan dapat satu markah lah. Okay, dan kena seimbangkan. So bila kita seimbangkan, so ini akan jadi 5. Okay, so lepas tu hidrogen ada 12, sebelah sini ada 2, so 6. Jadi 5 kali 2 10 campur dengan 6, 16, 8 lah. So sini maksudnya 8. So bila kita seimbangkan, so dia akan dapat satu lagi markah. Okay, so normally begitu. Normally adalah begitulah. So enrichment 1, explanation boleh jadi 1, boleh jadi 2. Dan tulis persamaan, so ada 2 markah. Ok, so 4 markah selesai. Ok, tengok nombor 2B. Ok, explain why UV light is involved for the above reaction. So apa function UV? Ok, yang pertama kita beritahu UV light adalah function dia sebagai to provide energy. Ok, provide energy for homolytic cleavage. Ok, satu markah. Ok, yang kedua, draw the structure of E. Ok, draw structure of E, kalau ikutkan ni adalah tindak balas free radical substitution. So dia akan gantikan satu daripada H dengan halogen. Dalam kes ni kita menggunakan Cl. Jadi kalau kita tengok kat sini, so semua H adalah H yang sama, H primary hydrogen, dan juga kalau ikutkan kedudukan dia memang simetri lah. Maksud dia kita boleh replace mana-mana H daripada mana-mana C, sebab kita akan dapat produk yang sama. Ok, produk yang sama. Jadi maksud dia E adalah kita akan dapat CH3, okay, CH3, kita ganti yang hujung ni dengan satu Cl. So kita akan dapat E. Sorry, bukan E, EE. Ok, so sini ada satu markah, sini ada satu markah. Soalan yang ketiga, write the equation for any two change termination. Ok, so dia nak termination step sahaja. Kalau ikutkan termination step, kita ada 3 equation, dia nak 2 sahaja. Jadi kita boleh lukiskan atau tuliskan mana-mana. Alright, so kita boleh tuliskan mana-mana. Ok, so kalau kita tuliskan, ok, so ini dapat 1, ni dapat 1. Ok, ataupun mana-mana lah, mana-mana 2. So kena ingat balik, so untuk free radical mesti guna half headed arrow. Arrow kepala separuh ni, jangan guna full headed, mesti half headed. Kalau full headed salah, confirm salah. Ok, selesai. So dapat 4 markah. Ok, soalan nombor 3 ni dia akan dapat 2 markah. Habis. Ok, terus kita pergi soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, kalau ikutkan, so dia ada 14 markah lah. Ok, 14 markah. Alright, so name the following structure according to the IPAC nomenclature. Ok, namakan. Ok, namakan. Jadi kalau ikutkan kat sini, soalan nombor 3 ni soalan alkin. Soalan alkin. So mana first kita cari rantai karbon yang panjang, 1, 2, 3, 4. Ok, so 4 maksud dia butin, and then dekat nombor 1 ada Cl, dekat nombor 4 juga ada Cl. Jadi apa nama dia? So yang A, kalau ikutkan dia lukis dalam bentuk trans kan, so dia cross kat situ. Jadi jangan lupa tulis trans. Ok, nombor 1 dan nombor 4 dia ada Cl, jadi maksud dia 1, 4 dash dichloro. Ok, 4 carbon, and then double bond duduk dekat carbon nombor 2, jadi maksud dia 2 butene.
Okay. So yang ni kena alert sikit. Dash dia, koma dia kat mana nak kena letak. So make sure jangan tertinggal lah. Baik, yang kedua kalau ikut kat sini. Okay, so kalau ikut kat sini, so sini double bond. Ingat, kalau dalam gelang double bond mesti dapat nombor 1 dan 2. Okay, double bond mesti dapat nombor 1 dan 2. Okay, nombor 1 dan 2. Oleh sebab dia ada substituent yang duduk dekat double bond, jadi sini nombor 1, sini nombor 2, so sini nombor 4 lah. Okay, jadi untuk structure yang kedua, so nama dia adalah 1-chloro. Okay, lepas tu ada 2 substituent iaitu metil. Kedua-duanya duduk dekat carbon nombor 4. So 4,4 dimetil. Okay, dan kita tuliskan parent dia. Parent dia adalah cyclopentene. Okay, so sini 1 markah, sini 1 markah. Selesai, 2 markah. Right, kita tengok soalan B. Okay, soalan B, draw the following structures. Okay, draw the following structures. So untuk nak lukis structures, so make sure kita lukis parent dia dahulu. So kalau ikutkan yang first ni, yang pertama ini parent dia adalah cyclohexene. So cyclohexene maksud dia, hexene 6, cyclo maksud dia ada gelang lah. Okay, letak double bond kat mana-mana. So dekat nombor 1 ada isopropyl. And then dekat nombor 4, 1, 2, 3, 4, kat sini ada metil. Okay, letak metil. Kamu nak buat dalam bentuk skeletal pun boleh, ataupun tak nak buat dalam skeletal pun tak ada masalah. Boleh. Kalau tak nak buat skeletal, kamu buatlah kat sini CH3, CH3. Okay, selesai. Dan yang kedua, cis-2-methyl trihexene. Okay, trihexene. So kalau kita tak sure nak lukis cis ni, kita buat dia punya parent dia dahulu, trihexene. Macam tu kan. Trihexene maksud dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then double bond duduk dekat nombor 2, 1, 2, 3. Okay, lepas tu dekat nombor 2 dia ada methyl. Macam ni. Right. And then kalau ikutkan sini CH, CH2, CH3, CH3, gitulah. Okay, cuma kalau kita lukis dalam bentuk begini, so dia tak menjawab soalan lagi sebab dia minta kita buat dalam bentuk isomesis. Jadi caranya ialah kita lukiskan dulu bahagian double bond. Okay, bahagian double bond ni cuba kita lukiskan dahulu. Okay, so 1 double bond macam tu. Right, so double bond yang ni letak H. Okay, ada 2 H ni kan. So yang ni pun sama juga, letak di bawah. Ataupun kedua ni letak di atas. Dan satu lagi yang ini di atas pada CH2, CH3. Dan satu lagi yang ini di atas pada CH, CH3, CH3. Okey, selesai. Alright, so selesai lah. Jadi maksud dia yang ini 1 markah, yang ini 1 markah. Habis dapat 2 markah. Okey, soalan seterusnya nombor 3C. Okay, draw the major and minor product form for the following reaction. Okay, for the following reaction. Baik, jadi kalau ikutkan kat sini, major dan minor. Okay, major dan minor. Okay, major dan minor. So dia ada 3, sorry, dia ada 5 markah kat sini. Jadi maksud dia soalan yang ini ada 2 markah sebab dia nak major dan minor. Okay, soalan kedua ini ada 3 markah.
So draw major dan minor. F adalah minor, G adalah major. Jadi major dia major dia sebab OH duduk di carbon yang ini, so double bond akan wujud di sebelah dia lah, sebelah kanan atau sebelah kiri. So kalau duduk di sebelah kanan, maksud dia akan dapat structure untuk F. CH3 CH CH3 C double bond CH2. Gitu. So itu minor dia dan juga major dia. Major dia maksud dia double bond akan wujud di sebelah kiri lah, di sini. So CH3 CH3. Okay, sorry, ni H dah tak ada lah sebab H dah buat keluar kan. CH3. Okay, so dia dapat 2 markah. Situ. Okay, so soalan seterusnya, what is the chemical test used to differentiate G from 2-methyl butene? G, kalau ikut merujuk G adalah alkin. Ni adalah alkin. So 2-methyl butene adalah alkin. Jadi apa test yang kita boleh guna? So kita boleh guna Bayes test ataupun bromine test lah. Bayes test atau bromine test. So ingat chemical test, so kena tulis equation dan juga observation. Kalau untuk soalan ni memang diminta. Okay, tapi kalau dia tak minta sekalipun, kena tulis persamaan dan juga observation. Jadi chemical test katalah kita guna reaction with Bayes. Okay, reaction with Bayes test. Jadi kita kena mention kan dia punya Bayes test. Okay, kita mention dah saja. So di sini dah ada 1 markah lah. Okay, seterusnya kena buat equation. Equation kena tunjuk kedua-dua equation. Equation dia adalah CH3 CH double bond CH2. Okay, Bayes, so kita gunakan KMNO4. Okay, coal, basic KMNO4 coal. Jadi hasil yang kita akan dapat CH3. So double bond dia akan pecah dan ada tambahan OH di sini. So kita akan dapat diol. Okay, jadi apa observation dia? So kita tuliskan observation dia, purple color of potassium permanganate turn to colorless. Okay, and brown precipitate form. Okay, so sini tambahlah MnO2. Okay, so itu untuk equation yang pertama. Dan equation yang kedua, so yang untuk alkin pula, untuk 2-methyl butene, react dengan KMNO4, OH minus, coal, yang ini no observable change.
no observable chain, dan observation dia sama juga. So kena tulis purple color remain unchanged lah. So ini tak muat nak tulis lah. Okay, observation dia purple color of KMNO4 remain unchanged. Okay, purple color of KMNO4 remain unchanged. Jadi equation, kedua-dua equation 1 markah, kedua-dua observation 1 markah. So total dia adalah 3 markah. Okay, tengok soalan yang di outline the synthesis of 1,2-cyclohexanediol from cyclohexanol. So yang ini kita nak hasilkan daripada cyclohexanol, hasilkan yang inilah. Cyclohexanol maksud dia cyclohexanol nak produce 1,2-cyclohexanediol. So cara dia macam mana? So adakah kita boleh produce directly? So kalau ikutkan, kita tak adalah tindak balas daripada alkohol nak dapatkan diol. So jadi caranya ialah kita kena tukar dahulu. Okay, so kena tukar dahulu. Ini kena tukar kepada alkin. Okay, dan daripada alkin barulah kita boleh dapatkan diol. Right. So daripada sini kita kena gunakan concentrated sulfuric acid dan kena panaskan. So akan berlaku elimination. Lepas tu daripada alkin, so kita boleh dapatkan diol dengan cara tindak balas menggunakan KMNO4. Okay, OH minus coal. So maksudnya ada 2 step lah di sini. Okay, ada 2 step. Jadi markah ni ada 5. So maksud dia kat sini kita ada 1 markah. So ini markah kedua, ini markah ketiga, reagent pun ada 2 markah. Jadi akan ada 5 markah. Okay, so itu adalah soalan yang ketiga. Baik, kita sambung soalan nombor 4. So nombor 4 kalau ikutkan daripada soalan, okay, nombor 4 ni dia ada 11 markah. Okay, based on the following ration. Okay, so dalam ration di bawah kita tengok kat sini, classify alcohol age. So kelaskan dan namakan. Okay, kelas dan namakan. Ikutkan kat situ ada 2 markah lah. Periodic structure I, J, K, L. So ada 4 markah. Dan state the observation. Okay. Baik, so kita tengok kat sini. Okay, classify alcohol age. So alcohol age kalau ikutkan di sini dia adalah secondary alcohol. Okay, secondary alcohol. Sebab OH di attach pada carbon secondary. Dan nama untuk alkohol H adalah IUPAC name dia butanol. So di situ ada 2 markah. Baik. Yang kedua, predict the structure formula I, J, K dan juga L. So I, alkohol react dengan sodium. Jadi maksud dia kita akan dapat garam lah, O minus and A plus. So ini adalah I. Kemudian J react dengan carboxylic acid. Jadi kita akan dapat ester.
kita lukis structure bahagian carboxylic acid, kemudian sambung pada O sambung pada CH, dan ada CH3, CH2, CH3. So dia dapat ester lah. So ini adalah structure untuk C. Structure untuk K, so react dengan HCl dan juga zinc chloride. So ini merujuk kepada Lucas reagent. Jadi maksud dia OH akan kita gantikan dengan Cl. So ini adalah K. Dan yang terakhir adalah L, secondary alcohol, react dengan K aminophore. So dia akan dapat K ketone. So itu adalah merujuk kepada L. So dia 4 markah lah. Okay, dan yang terakhir, yang ketiga, what is the observation? Okay, kalau tindak balas untuk menghasilkan K, so dia merujuk kepada Lucas, dan H adalah secondary alcohol. Jadi maksud dia observation yang kita akan dapat, cloudy solution form, okay, within 5 minutes. Okay, within 5 minutes. Kita ikutkan kat sini satu markah. So nama saya satu markah. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu lah. Jadi jumlah dia adalah 7 markah. Baik, seterusnya, arrange the following compound in descending order of solubility. Explain your answer. Okay, descending maksud dia menurun. So daripada yang paling larut kepada yang tidak larut. Okay, so yang paling larut kalau ikutkan adalah ethane diol lah. Okay, seterusnya hexanol dan hexane. 1, 2, ethane diol. Okay, diikuti oleh 1 hexanol dan hexane. Okay, jadi dia punya explanation kita boleh explain. So kita beritahu kenapa 1,2 ethane diol almost soluble. So kat sini, so kita akan mention karakter dia, kenapa dia paling larut. Okay, sekali ikutkan ada 4 markah. So sini baru 1 markah ni. Ada maksud explanation akan ada 3 markah. So kita beritahu 1,2 ethane diol and 1 hexanol can form hydrogen bond with water. Okay, both adalah alkohol. Okay, 1, 2 ethane diol dan juga 1 hexanol alkohol. Okay, tapi 1, 2 ethane diol can form more hydrogen bond with water. Okay, so di situ ada 1 markah, right? Dan kita beritahu kenapa 1 hexanol dia kurang larut. 1 hexanol less soluble than 1,2 ethane diol disebabkan larger hydrophobic area. Okay, dan yang terakhir, okay, kita mention juga kenapa hexane paling tidak larut. So kita mention hexane is non-polar.
and unable to form hydrogen bond with water. Okay, selesai kat situ. So ada 4 markah. Explanation dia sehingga susunan ada 1 markah. Baik, habis soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni ada 14 markah. Okay, so cuba kita tengok. Give the IUPAC name for the acetophenone. Okay, draw the structure MNO dan juga give the reagent. Okay, soalan ni direct sahajalah. Okay, soalan ni direct sahaja. So yang pertama, give the IUPAC name for acetophenone. So acetophenone, nama dia adalah phenylethanone. Okay, phenylethanone. Okay, yang kedua, draw the structure MN dan juga O. Okay, MN dan juga O. So, daripada soalan, kalau kita lihat M, acetophenone react dengan KCN acidic. Jadi maksud dia M kita akan dapat so sini ada OH, CN akan masuk di bawah lah. Okay, dapat cyanohydrin. Lepas tu yang kedua N pula dia nak balas acetophenone dengan iodoform. Okay, dengan iodine. Jadi maksud dia kat sini kita akan dapat carboxylate ion lah. Okay, carboxylate ion. Dan O adalah kita akan dapat methyl triiodide, CH3 lah, CHI3. Okay, CHI3. Baik, M dan N dan O. Okay, selesai. 3. Give reagent P dan Q. Okay, nombor 3, reagent P. So daripada carbonyl dia dapat satu orange precipitate. Jadi maksud dia yang ini kita pakai 2,4-dinitro phenylhydrazine. Okay, 2,4-dinitro phenylhydrazine. So ini adalah P. Dan Q daripada alkohol. So dia dapat ketone, maksud dia Q kita akan menggunakan aminofor lah, acidic, dan kita kena panaskan. Okay, acidic dan kita kena panaskan. Baik, so kalau ikutkan kat sini, so ini satu markah, satulah, jumlah dia adalah 6. Okey, seterusnya soalan. Suggest a chemical test to distinguish between pentanal dan juga tripentanol. So kalau ikutkan kat sini, so dia ada aldehyde dan juga ketone. So ingat balik, so bila dia minta chemical test, so kita kena bagi nama dia, persamaan dan juga observation. So kadang-kadang 3 markah, kadang-kadang dia 5 markah. Okay, so kalau 5 markah, maksud dia nama dia, bila kita nak bezakan aldehyde dan ketone, so yang paling sesuai adalah kita menggunakan Tollens test lah. So dia 1 markah. Yang kedua, dia punya equation 1 markah. Okay, so sini ada tertinggal OH minus. So equation untuk Tollens dia ada OH minus lah. So equation setiap 1 markah. Dan observation dia pun sama juga. Okay, pentanal silvomyriform, tripentanol no silvomyriform. So dia ada 5 markah untuk observation, chemical test. Seterusnya, KN organic with molecular formula C4H8O can exist as 3 isomer ABC. All isomers show positive observation with dinitrophenylhydrazine.
Okay, bila disebut dia positif test dengan dinitrophenylhydrazine, so ini merujuk kepada Brady's test lah. So maksud dia ketiga-tiga compound ni dia ada carbonyl. Okay, isomer B has lower boiling point than A, so berkemungkinan B ada branch, A straight. And then C show positive iodoform test. Okay, manakala A dan B give positive Histolin test. So bila disebut di sini A dan B adalah positive Histolin test, maksud dia A dan B adalah aldehyde. Okay, B, A dan B adalah aldehyde. So C dia merujuk kepada positive iodoform test, maksud dia C ada methyl carbonyl. Okay, methyl carbonyl. Jadi C4, kalau ikutkan kita tak ada banyak isomer yang kita boleh buat, so dia boleh straight begitu, dia boleh ada cabang begitu. Okay, jadi A dengan B tadi kita beritahu dia adalah positive Tollens test. Jadi maksud dia adalah aldehyde lah, aldehyde. Cumanya kalau ikutkan daripada sini isomer B boiling point dia lower daripada A, jadi maksud dia B adalah yang ada branch, manakala A tidak ada branch lah. Dan untuk C ada methyl carbonyl, jadi maksud dia saja yang kita boleh buat adalah seperti ini. So ini adalah C. So kita kena penuhkan structure, jangan biar kosong begitu. CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH3. Okey, so jadi ada 3, so ada 3 markah di sini. So sesuai dengan markah yang diberi. Okey, habis soalan nombor 5. Soalan yang terakhir, soalan nombor 6. Okey, nama A, write the effect name for the following compound. So nombor 6 ni ada berapa markah? Kalau ikutkan dia ada 14 markah. So nombor 6 ni adalah soalan carboxylic acid. Okey, jadi kalau ikutkan parent untuk carboxylic acid, parent chain yang belakang ni lah. Alright, so parent dia 3 carbon, so merujuk kepada propanoic acid. Right, so dia adalah propanoic acid, propanoic acid. Dan 1, 2, 3. So benzin akan jadi sebagai substituent. So bila benzin sebagai substituent, nama dia adalah phenyl. So phenyl duduk kat nombor 3, so jadi nama dia adalah 3 phenyl propanoic acid. Okey, soalan yang kedua. So kalau ikutkan kat sini, parent chain dia adalah yang ini, parent. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So parent dia adalah 6. Misalnya hexanoic acid. So nombor 3 ada fluorine, jadi 3 fluoro. Okay, and then ada methyl duduk pada carbon nombor 4, 4 methyl hexanoic acid. Jadi ini satu markah, ini satu markah. Okey, 2 markah. Seterusnya, formic acid is soluble in water. Explain this statement and draw the intermolecular forces that exist between formic acid and water. So kenapa formic acid larut dalam air? So jawapannya adalah because formic acid form hair hydrogen bond with water molecule. Right, sebab dia boleh membentuk hydrogen bond with water molecule. So seterusnya, so diminta untuk draw intermolecular forces. Formic acid, so dengan air, H2O. So sini pun ada H2O. Jadi di mana hydrogen bond itu, hydrogen bond tu ada di sini 1,
di sini ada satu. So kita kena labelkan. So ini adalah hydrogen bonding. Right, so sini satu. So di sini ada satu. Okay. So di situ ada 2 markah lah. Jadi explanation tadi 1 markah, structure yang kita lukiskan ada 2 markah. Jadi so total dia ada 3 markah. Seterusnya soalan ketiga, nombor 6C. So which compound has the higher boiling point, acetic acid ataupun propanoic acid? Okay, acetic acid ataupun propanoic acid. Jadi jawapan dia adalah propanoic acid. So itu akan memberi 1 markah. Explain. Okay, kenapa propanoic acid? So dia lebih besar boiling point dia. So kita kena mention propanoic acid higher boiling point due to larger molecular weight and stronger van der Waals forces. Okay, then habislah jawab. Then acetic acid. Okay, so selesai lah kat situ. So larger molecular weight, stronger van der Waals forces. Habis 3 markah. Dan yang terakhir, okay, based on the following reaction. Okay, daripada alkohol react dengan PCC, so dia dapat R tindak balas dengan S, dia dapat carboxylic acid. Okay, react dengan NaO, dia dapat T. Okay, dan seterusnya. Okay, draw structure formula of R, T, U and V. Okay, and then what are the stable reagent of S? What is the functional group of present in V? Okay, jadi kita tengok kat sini. So, okay, yang pertama adalah R. So, alkohol react dengan PCC. So, tidak lain dan tidak bukan, hasil dia adalah aldehyde lah. Jadi, nombor 1 R adalah aldehyde. CH3 C double bond OH. Okay, so kita dapat etanol. Okay, lepas tu seterusnya T. So T merujuk kepada carboxylic acid, ethanoic acid react dengan NaO. Jadi maksud dia kita akan dapat garam kat sini. Okay, and then seterusnya U. So U, ethanoic acid react dengan magnesium. So 3 double bond minus. Okay, Mg2+. Okay, kita letak bracket kat sini lah. Garam juga. Dan seterusnya V. V merujuk kepada carboxylic acid react dengan 2-propanol. Jadi kita akan dapat ester. Okay, 2-propanol merujuk kepada OH duduk di bahagian tengah lah. Selesai. So dapat 4 markah. Yang kedua, what are the stable reagent of S? Okay, jadi S. Okay, R adalah aldehyde react dengan S dapat carboxylic acid. Jadi yang sesuai adalah KMnO4 acidic dan panaskan.
Dan yang terakhir, what are the functional group present in V? Okay, so dalam V, so apa functional group nya? So functional group nya adalah karboalkoksi. Karboalkoksi. Okey, so itu sahaja. Terima kasih.